السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله يا الله، الحمد لله يا رحمن، Alhamdulillah ya Rahim. Alhamdulillah, geng tamak pahala, tak nak popular. Kalau popular, bawa manusia pada agama. Nur Hayati Yusuf, Pak Teh Yun 11. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nirwana Abdul Mukrim, Wong Jowo, Subhanallah, Zabariah Jan, Rosni Dahlan, Alhamdulillah, Siti Khatijah Nordin, Siti Casey, Alhamdulillah, Nur Hayati Yusuf, oh ya ke, Tuan Nur Isham, Khadijah, Azman, Mat Kedah, Wan Fadilah, ADS, Ahmad RS, Hajah Junaidah, Kobi Hamid, Alhamdulillah. M. Jun, Habsa Abdul Hamid, Rusmira, Subhanallah, Zainun Bis, RM Kob, Junaidah Abdul Rahman, Ning Alif, Muhammad Ismail, Dr. Muiz, Habsa Abdul Hamid, Nur Hayati Mat Sa'ad, Rohana Man, Muhammad Firdaus Ipin, Zainah Arif, Maznah Yaakob, Emilia Ebel, Habsa Abdul Hamid, Siti Khatijah, Alhamdulillah, Nur Raisah, Zaidah Senin, Daini Estila, okey, Suraiti Samad, Aki Abdul Wahab, tolong like Aki Abu Wahab tuan-tuan, Aki Abdul Wahab, tolong like Aki Abdul Wahab, seorang penulis sepatu hijrah, dan Tuhan beri aku masa, beri aku usia. Tu dia. Best tuan-tuan, baca buku dia tuan. Tolong like, tadi siapa ni? Tolong like siapa? Aki Abdul Wahab, tolong like tuan-tuan. Best. So, tuan-tuan baca buku dia, tuan-tuan rasa ya Allah dekatnya dengan Allah. Sebab pena dia berbicara dari hati dia yang suci. Please geng tuan-tuan. Itu pengalaman ketika dia berhadapan dengan pembedahan jantung. Lain, rare. Tuan-tuan nak buku dia, Madam M, Pak Long Syarani, Ning Asraf. Alhamdulillah tuan-tuan. Raja Sidatul Hisham, Nening Fadilah Asri, Rauhana Man, dan ramai lagi ni. Okey geng. Alhamdulillah. Ning Alif, Masya Allah. Saleha Ishak, Rohana Ana. Alhamdulillah. Okey geng, jangan lupa 4S. Pertama, iaitu syukur, Alhamdulillah. We still have a life to live. Kita masih ada hidup untuk diteruskan. Sakit macam mana pun, terlantar macam mana pun, letih macam mana pun, jangan lupa satu perkara, iaitu syukur, Alhamdulillah. Apa Nabi ajar? Tolong tulis, geng. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam semua perkara, dalam semua hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Bila kita bersyukur, Allah firman, la in syakartum la azindannakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Ibrahim ayat 9. Okey geng, yang kedua tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa iaitu solat subuh berjemaah. Siapa solat subuh berjemaah, umpama mendirikan ibadah sepanjang malam. Ini teknik kita untuk dapat pahala ibadah dalam waktu kita tidur. Tidur pun dapat pahala ibadah dengan syarat kita solat subuh berjemaah. Yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, sedekah subuh. Tadi yang lambat sikit 2 minit ni, sebab start motor lepas solat subuh jemaah, pergi Masjid Hairiah Seri Gombak. Kat sana pula, bila nak masuk dermah tu, jumpa geng-geng masjid subuh ni,
Masjid Hairiah Seri Gombak, keluar daripada masjid, sembang lah Sat. Masukkan duit tadi, sembang Sat. Seronok diorang dapat solat masjid sebab dah habis 2 dos. Tu dia. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Kita doa lah. Doa semua orang dapat pergi masjid walaupun tak cukup dos, sebab tak lama lagi boleh merentas negeri. Khairi cakap macam tu, Datuk Khairi Jamaluddin cakap macam tu, insyaAllah. Okey geng, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita terus nak bincang satu perkara yang kita tentang hijrah diri, transformasi diri. Diri terbahagi kepada 3. Yang pertama kita cakap adalah ruh. Sekuat mana pun tubuh kita, bila ruh telah tercabut, sakit macam mana pun, letih macam mana, jangan lupa bersyukur. Racikkan bicara. Tolong like Aki Abdul Wahab tuan-tuan. Best. Zaki Ibn Yahya, lama tak live sekali ni. Tolong like Zaki Ibn Yahya, Presiden ziarah sahabat kanser Malaysia, tuan-tuan. Tolong, ini orang yang banyak buat jasa pada pesakit-pesakit kanser kat Malaysia. Siapa nak bagi sumbangan melalui NGO Persatuan Ziarah Pesakit Kanser Malaysia, silakan tuan-tuan dan perempuan. Kayu basikal cari dana, tak dapat dana banyak. Sedih tuan-tuan. Orang ni, aduhai. Tuan-tuan tahu tak, dia berhadapan dengan sakaratul maut. Nasib baik tak maut, bukan sakaratul maut, berhadapan dengan keadaan koma yang dahsyat. Berapa kali Zaki tolong cerita, berapa kali lalui kemoterapi dan radioterapi ni, apa semua, doktor pun dah sahkan dia mati, tiba-tiba Allah pinjamkan usia untuk hidup kembali. Tuan-tuan tolong like Zaki Ibn Yahya tuan-tuan. Siapa yang sakit-sakit kanser, Asma Zaim, apa khabar orang Singapura? Halim Mustafa, apa khabar orang Terengganu? Rokia Rock. Ada juga rockers. Pemanah kita yang hebat, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Rodhiah. Coach saya dan anak-anak saya memanah. Alhamdulillah. Tolong siapa nak beli panah, nak memanah ni, tolong like Rodhiah. Tulisan Jawi tadi. Rodhiah. Okay, ni dia. Rodhiah. Alhamdulillah. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Seri Orchid, Hasnah Maming, Alhamdulillah. Laila Dela Rosa, orang Kota Belud. Apa khabar orang Kota Belud? Cik Rohani Idris, Habibah Abdullah. Thank you so much. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Semua perkara dalam semua hal. Jangan lupa 4S. S pertama, syukur Alhamdulillah. S kedua, solat subuh berjemaah. S ketiga, tak lain dan tak bukan tuan-tuan, sedekah subuh. Tadi pergi sedekah subuh, kumpul duit nak ni. Pergi sedekah subuh, naik motor nak sedekah. Tiba-tiba kena jumpa geng-geng jemaah subuh dekat masjid tu, keluar sembang dengan saya sikit. Tu lewat sikit pagi ni. Dan yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa selawat. Jom selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, ada 2 orang saya jumpa sehebat siapa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Siapa yang bebas kanser tu? Ulang balik. Allah, tak sempat nak scroll. Tolong like Suhaimi Mimio tuan-tuan. Gedung di darat, kapal di laut, toke pelayaran Islamik, Jusifu tuan-tuan. Habibah Maming, Hasnah Maming, Haliza Abdul Halim juga seorang yang aktivis masyarakat. Tolong like tuan-tuan. Laila Dela Rosla, Azlina Wati. Alhamdulillah. Kak T tak masuk Kak T mengaji. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, SKN masuk 14. Alright. Alhamdulillah. Okey geng. Yang saya nak cerita tadi,
Iaitu siapa tadi? Zakri Ibn Yahya, dia kena 35 kali. 35 kali kemoterapi. Jeffrey Wong Koi, jangan like dia sebab dia handsome dan wangi. Orang kuat di Zandra. Kobe Hamid. Okey gang, tuan-tuan dan puan-puan. Ni Zaki Ibn Yahya, tolong like. 35 kali kemoterapi. Bayangkan, Zaki Ibn Yahya lalui 35 kali kemoterapi, bagai nak gila. Begitu juga dengan Mr. Oz. Arwah Mr. Oz tu sahabat saya juga. Dia pun kena 35 kali kemoterapi. Allah. Tapi Mr. Oz memang tak larat lah. Memang kesian kat dia. Okey geng, teruskan lagi. Geng tamak pahala, tak nak popular. Kalau popular, bawa manusia pada agama. Oh, Mandri Musa. There ya, Zaki Ibn ya, geng. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Baru ni saya jumpa seorang arkitek. Dia kena kanser, tuan-tuan. Very young. Saya rasa 33 umur dia, dekat Gombak. Siapalah nama dia? Saya lupa. Saya pergi ziarah rumah dia, tuan-tuan. Saya juga passion bebas kanser. Alhamdulillah. Denny Estika Montori. Oh, ya Allah. Zaki bin Yahya pun dah bebas kanser. Saya belum lagi. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Okey gang, kita cerita. Transform hijrah diri. Diri terbahagi kepada 3. Pertama, roh. Kedua adalah minda, mental, ataupun kita panggil akal. Dan last kali tuan-tuan, iaitu tubuh, physical ataupun jasad. Ulang balik, diri terbahagi kepada 3. Pertama, roh. Kedua, jasad. Kedua, akal. Ketiga, jasad. Roh, akal, jasad. Roh, spiritual, hati. Lepas tu jasad, akal, mental, minda. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tak lain dan tak bukan, adalah jasad. Dalam bahasa Inggeris, physical. So let's go. First, tuan-tuan, roh kita, makanannya Al-Quran, zikirullah, amal soleh, supaya hati kita jadi baik. Yang kedua, tuan-tuan, ni minda. Minda membaca. Apa? Makanan minda adalah membaca, bersembang dan juga berkongsi. Okey deh. So ni minda. Minda ni perlukan anjakan paradigma, ataupun transformasi minda. Itulah perkataan orang-orang moden ni. Macam bagus dia. Yang nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, tak lain dan tak bukan, satu lagi, iaitu ni dia, iaitu tubuh kita. Tubuh kita adalah amanah daripada Allah. Iaitu kita kena jaga daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Tubuh amanah Allah. Allah suruh kita jaga. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. So rambut sampai kaki kena ikut perintah Allah. So, perintah Allah, jaga amanah. So, bila sebut amanah, tuan-tuan, jangan rosakkan badan kita. Nak jaga badan, nak jaga tubuh, kena jaga pemakanan. Halalan tayyiban. Yang kedua, kena jaga apa dia? Iaitu tak lain dan tak bukan, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu kena jaga gaya hidup mesti ikut Islam. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena ikut apa dia? Kena jaga apa? Kena jaga persekitaran, iaitu alam. Itu dia. Alam, persekitaran. Kena cari kawan yang baik-baik. Kena cari persekitaran yang baik-baik. Sebab tu kita orang pagi-pagi, pergilah solat subuh berjemaah dekat masjid. Sebab bila ditanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar,
kenapa pagi ni udara dia begitu segar, subuh ni udara dia begitu segar? Maka Saidina Umar menjawab, udara pagi subuh ini tidak bercampur dengan nafas orang-orang munafik. Ganas Saidina Umar punya jawapan. Okey, geng. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. So, pemakanan kita dah cerita. Pemakanan first thing first, iaitu minuman. Nak jaga tubuh, jaga pemakanan. Nak jaga badan, jaga pemakanan. Pemakanan. Ada orang dia exercise. It's okay. Ni solikin. Tolong like. Solikin Itulah saya cerita. Itulah yang saya cerita dalam motivasi pagi. Ketika di kuarantin. Kena COVID. Dan teman dia adalah Al-Quran. Dan dia kata, Ustaz, nanti kalau saya mati nanti, ubu-ubu dalam kubur ketika sendirian, Al-Quranlah peneman. Itulah dia. Itu yang saya cakap, sebaik-baik kawan adalah Tuhan. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Bacalah Quran. Itulah orang dia. Tolong like, tuan-tuan. Salikin ye. Itu dia. Okey, geng. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. First thing first, bab jaga pemakanan adalah minuman. Badan kita lebih banyak memerlukan air berbanding makanan. Badan mesti banyak minum minuman yang berkhasiat. Minuman yang paling banyak berkhasiat daripada tanah. Kemudian daripada buah-buahan. Ketiga, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, daripada daripada minuman biasa yang kita minum ni. Sebab badan kita 70% mengandungi air dan memerlukan air. So gang, let's go. Let's go. Kita betulkan minuman kita. Minuman yang pertama, tuan-tuan, cari minuman air zam-zam. Kalau tak ada air zam-zam, air apa? Air daripada tanah. Kalau tak ada air tanah, air yang bercampur tanah. Air yang bercampur mineral. Air apa? Labu sayur. Boda labu. Boda labu. Sebab ukiran tembikar itu, ukiran labu tu daripada tanah. Tuan-tuan lain, rare. Tuan-tuan kalau tak ada, belilah satu. Kata peminat benda-benda antik, beli. So tuang air putih, air masak, bubuh dalam ni. So air yang dah panas tu, tuan-tuan bubuh dalam labu sayung. Lepas tu biar semalaman, pagi besok bangun. Tuan-tuan bangun pagi dah guna petua kita. Petua kita early morning. When you wake up in the morning, don't forget one thing. First thing, minum 3 gelas air putih. Saya dah kata 3 gelas air putih. Segelas bagus untuk jantung. Ni banyak yang mengadu jantung tersumbat, otak tersumbat. Apalah. Try lah petua ni. First thing, tuan-tuan, 1 gelas air bagus untuk jantung. 2 gelas air bagus untuk apa dia? Untuk apa nama. So, yang kedua, bagus untuk kecergasan tentu. Bila jantung kita cergas, metabolisme badan kita naik. Di Jepun, tuan-tuan, setiap pagi mereka minum 3 gelas air sejuk. Sebab untuk meningkatkan metabolisme dalam badan. Supaya jadi macam metabolisme kita waktu kita muda. Dan ketiga, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, bagus untuk pencernaan badan. 3 gelas air pagi. Try lah pagi-pagi minum air. Kang tengok, senangnya duduk dalam air. Azman Mat Adam. Tengok, Azman Mat Adam. Tengok, tuan-tuan. Dia boleh. Okey. Tuan-tuan dan puan, air tanah. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan, jangan air tanah pula, air daripada sumber tanah. Yang kedua, tuan-tuan, air dan buah-buahan. Air yang dari buah-buahan terbagus, air kelapa. Air kelapa teh. Siapa buah teh tu? Dari pokok dah lah halui, akar dah halui. Pokok pun sebatang je, batang dia. Lepas tu, dia punya dia punya apa benda tu, daun dia pun jarang-jarang. Lepas tu nak minum air dalam tu, dia ada sabut yang tebal. Lepas tu ada tempurung yang keras. Siapa buah air dalam tu? Hang pikir
Hang pikir. Ni Cik Ani punya pasal ni. Gunung Jerai punya hai lah ni. Tu yang cakap Kedah tu. Cakap utara. Hang pikir. Orang Perak kata. Dah lah batang kecil. Lepas tu jerai-jerai. Apa? Dia punya daun jarang-jarang. Lepas tu sabut dia punya lah tebal. Lepas tu tuan-tuan. Dalam tu ada tempurung yang keras. Dalam tu siapa buayo. Siapa buayo dalam tu. Okey. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, Allah yang letakkan air dalam tempurung yang keras tu. Guna. Dan sebab orang tua-tua dulu, dia gigit. Kalau nak buat berobat, gigit. Dia tak campak kelapa tu ke bawah. Dia gigit tangkai tu bawa turun. Lepas tu dia berjampi. Sebab demi berkat air kelapa. Tu adalah panjang cerita. Yang kau turunkan dari langit, ya Allah. Oh, dahsyat. Ayat itu serapah-serapah orang lama. No comment. Tuan-tuan, bila minum air kelapa tu, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit. Dengan izin Allah. Bukan sebab jampi dah. Jampi ni kaedah tackle hati Allah untuk Allah mustajabkan doa kita. Itu je. Okey. Ya, itu malah cerita. Okey, let's go. Tuan-tuan dan puan, pemakanan kita kata kurangkan karbohidrat, banyakkan protein. Kita semalam dah cerita sumber protein. Protein dia apa, geng, tuan-tuan? Protein apa? Makanan kurangkan karbohidrat. Nasi satu hari segempal dah. Yang kau hari-hari sasah nasi Arab, cakap Arab pun tak tahu. Hari-hari mana nasi Arab. Nasi Arab. Hari-hari kena kapsah lain, kena mandi, kena apa semua. Tapi Arab pun tak boleh cakap, oh boleh Ustaz. Kalau hati cakap, boleh. Apa dia? Bismillah. Itu pun Arab. Betul juga. Let's go. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita dah cakap sumber protein semalam. Kita dah cakap sumber protein yang pertama sekali daripada ikan. Ikan. Kalaulah ikan pun kita takut nak makan sebab takut tercemar, ikan yang bagus, ikan yang bersisik. Sebab walaupun di laut dalam, bila dia bersisik, dia lain tuan-tuan. Dia ada tetap perlindungan untuk kena apa? Kena penyakit apa? Kena pencemaran toksik yang ada di dalam lautan akibat kapal-kapal yang jahanam ni pergi buang sisa-sisa toksik tengah laut. Yang nombor dua, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa juga ikan yang kedua, ikan yang bagus kecil-kecil itulah. Sungai pun dah tercemar dengan najis tai ayam, macam-macam lah dia orang buang sisa chemical, terutamanya di Selangor ni macam-macam orang buang sisa chemical, kilang-kilang buang sisa chemical sehingga Jabatan Perairan Selangor ataupun apa tu terpaksa sekat air daripada dibenarkan masuk sisa-sisa air beracun itu kita minum dan menyebabkan kita mati. Patutnya rakyat Selangor, bila Jabatan Bekalan Air Selangor tak bagi air tu, bersyukurlah. Alhamdulillah, ya Allah, tak ada air. Tak ada air sebab apa? Sebab air yang beracun telah disekat oleh pihak syarikat yang edarkan air tu, Jabatan Bekalan. Itulah, syukur je lah, nak buat macam mana, tak ada air. You still have a life to live. Remember that one. You still have a life to live. Tak ada air, belilah air mineral. Cairo lah dua. Banyak komplain pula. Tak ada air, nak macam mana. Kat Penang pun sama, sungai tercemar. Nak buat macam mana, Azman? Okay, let's go. Move. Tuan-tuan dan perempuan, terima kasih pada semua yang beri salam. Saya jawab salam dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudiannya, tuan-tuan dan perempuan, daripada awal program hingga tanya program. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, itu pencemaran. So, cari ikan yang bersisik. Okey. Astagfirullahaladzim. Mandi air mineral hari-hari pun boleh. Itu orang kaya dah. Alright, here we go. Okey, move. Kita patah balik. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selain tu, protein daripada tumbuh-tumbuhan ada pada brokoli. Tuan-tuan boleh banyak makan brokoli. Brokoli ada dalam protein. Kacang, sumber ke kacang itu pun bagus. Kalau
protein. Itulah, macam saya tak recommend susu sangat tuan-tuan, sebab susu zaman dulu lain, susu zaman sekarang lain. Susu zaman dulu ialah mana ada suntikan-suntikan kat lembu-lembu dulu. Lembu-lembu sekarang ni banyak orang panggil suntikan GH, growth hormone. And then tuan-tuan pergi masuk ke mana ke mana hospital, ke pasar raya kan ada dia orang buat packaging daripada susu-susu segar tu. Tak segar tuan-tuan. Susu segar tu, dalam susu tu pun ada kandungan gula, tetapi dia tak sebut nama gula yang lain. Okey deh, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Teruskan lagi, apa lagi pasal pemakanan yang seterusnya daripada daging. Daging ni pun kita tak recommend, sebabnya daging ialah apa pun jenis daging, dia sekarang ni dah ada macam-macam jenis growth hormone, GH, growth hormone. Growth hormone ni pada suntikan untuk jadi gemuk. Saya dah cerita semalam tentang dokumentari Holy Chicken. Holy Chicken ni bagaimana rakyat Amerika Syarikat bangkit mempersoalkan growth hormone. Chicken boleh makan dalam masa 14 hari dah gemuk. Dan ada yang 14 hari gemuk ni pula, ada yang patah kaki dan banyak kena serangan jantung. Yang serangan jantung pun mereka proses bagi jual di pasar raya. Orang bukan tahu sebab ayam yang di pasar raya tu pun dah mati. Kan ayam pun tak pandai bercakap, dia kena sakit jantung. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, kita teruskan lagi. So careful, jaga pemakanan. Pemakanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, daging itik pun elok kurang lemak. Betul. Sebab tu ramai Chinese, kalau kita tengok, dia orang suka makan itik panggang untuk jaga kesihatan. Kawan-kawan saya yang dulu gym banyak makan ayam. Said Ahmad, is okay Said Ahmad. Barakallah fiik, tak ada masalah. Hafsah Nabi. So, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita nak masak, buang sisik. Betul. Dulu orang tak suka makan ikan jacket. Sekarang orang suka makan ikan jacket. Sebab apa? Sebab apa orang suka makan ikan jacket? Sebab ikan jacket, dia makan jacket. Itu puang tak tahu lah. Sebab dia susah. Ikan jacket, dia pakai jacket. Dulu ikan jacket ni, tu ada satu kajian pasal ikan jacket. Ikan cecaru lah. Ikan cecaru. Itik nasi kandar pokok ketapang sedap. Aku nak kena try ni. Mandeli Musa, one day kita try lah. Ayam dengan itik, bagus itik lagi. Okay nah. Lepas tu ni, ikan jacket tu, dia baling. Baling kat dinding, melantun balik. Ada satu kajian, kata ikan jacket yang telah dibekukan lama, lepas tu tak tahu macam mana kemudiannya dia still kandungan protein dia tinggi, tuan-tuan. Ada kajian. Saya tanyalah geng-geng askar dulu masa duduk kat APAT dulu. APAT, dia kata, Ustaz, kenapa British, daripada zaman British dulu, zaman tentera-tentera British dulu, dia kata kena belikan jaket. Askar tak makan banyak, kata. Tapi beli. British kata ada kajian mengatakan bahawa ikan jacket ni walaupun dibekukan banyak mana pun, dia mudah dibekukan tanpa tanpa ubat pembeku mayat. Ubat tahan tu, pembeku mayat tak boleh. Dia ada beberapa jaket tak ada alat beku mayat. Lepas tu ikan merah tak boleh beku mayat. Sebab kalau beku mayat ni pada ikan merah, baru ni saya tanya kawan kat Pasar Borong, dia akan rosakkan ikan tu. Sebab ikan merah ni, dia punya insang dia, walaupun dah mati, dia mudah masuk ubat dan ikan tu akan jadi pahit. Siapa yang ikan merah, makan ikan merah dan rasa pahit, itu dia adalah dia campur dengan apalah nama ubat tu, sejenis ubat yang pembeku mayat. So
it's okay. Kalau tuan-tuan nak makan benda-benda yang ni, lantaklah nak makan macam mana pun. So tuan-tuan boleh ambil apa benda tu? Apa nama ni? Apa saja yang benda yang boleh mengurangkan toksik dalam badan. Bak kata Dr. Delina, toksik tu dah masuk dalam badan. Macam mana? So, kena jaga juga. Tapi ada juga kawan-kawan saya beritahu, dia kata tuan-tuan boleh ambil lemon. Lemon boleh. Okeylah, cukup. Ikan jacket boleh tinggal dalam freezer 3-4 bulan. Betul? Jeffrey Wongkoi. Siapa nak beli di Zandra punya produk, wangi-wangian apa semua, boleh beli Jeffrey Wongkoi. Jusifu siapa nak beli, cari Suhaimi Mimio. Fiza Wish. Apa lagi? Noriza Zaza. Ala kulihal. Okay? Kau orang cerita pasal. Kalau kau nak tahu, kau tanya Master Joran. Master Joran masuk. Betul tak ikan jacket? Ikan lampam pun bagus, banyak omega. Alright, nak cerita about omega ni lain kali kita cerita. Omega bagus untuk jantung. Omega berapakah yang bagus untuk jantung? Kena tahu. Okay, let's go. Move. Macam omega yang ikan salmon. Tadi ada tanya pasal ikan salmon. Ikan salmon ternak di Amerika Syarikat memang ada tunjuk perasaan sebab dia cause of cancer. Careful. Tapi ikan salmon, yang ikan patin pun kalau yang ternak boleh menyebabkan cause of cancer. Faham? Kalau yang liar tak ada masalah. Sebab punca dia pellet yang mereka beri tu tuan-tuan. Ice lemon tea. Sebut ice lemon tea, ingat saya punya PA. Dia kalau sebut nak TO kan, dia sebut English. Orang English breakfast tea. Dia English je. Tapi tak apalah. Dah rezeki aku nak macam mana. Okay, let's go. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Teruskan lagi. Gang, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ada lagi 10 minit. Kita kena ringkaskan lagi. Nabi Muhammad SAW mengajar kita cara pemakanan. Cara jaga makanan. Yang pertama, tuan-tuan, iaitu dengan membaca Bismillah. Bismillah. The power when you say Bismillah dengan nama Allah, berkat. Makanan tersebut jadi berkat. And then tuan-tuan, ulama baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Tujuan ulama suruh baca macam tu tak lain dan tak bukan kerana apa? Kerana ulama nak kita ingat bahawa makanan ini jauh daripada api neraka. Allahumma barik lana, ya Allah, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Sebab apa kaitan berkat dengan api neraka? Kenapa nak makan pun cerita neraka? Patutnya tak ada selera makan. Ini ulama dah ingat pada kita makan benda yang halal. Tetapi bila Nabi nak makan, Nabi baca Bismillahi wa ala berkatilah. Bismillahi wa ala berkatilah. Baca. Makan. Tak ada masalah. Selesai. Nak berkat juga. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Nabi makan, cara Nabi makan tidak gelojoh. Pasal 3 jari, 4 jari, 5 jari ni no comment. Nabi makan tidak gelojoh. Nabi makan dengan tangan kanan. Itu pun saya tak nak cerita tuan-tuan. Cuma saya nak ringkaskan saja. Nabi ajar masukkan makanan dalam perut kita. Bahagikan perut kita pada 3 bahagian. Pertama apa dia? Pertama, Nabi makan sebahagian, Nabi bubuh 1/3 Nabi bubuh makanan. 1/3 Nabi bubuh air. Air juga. Saya kata dah 1/3 biarkan kosong dengan udara. Yang kita enjut mangkuk. Yang kita enjut 7 mangkuk cendol tersedap dalam dunia kat mana tuan-tuan? Cendol tersedap dalam dunia adalah cendol Masjid Tanah atau lebih dikenali cendol Wahab. Depan jimat Masjid Tanah, sebelah KFC Masjid Tanah, Kunyit, itu cendol paling sedap.
Bukan cendol bakar. Kau orang kena tipu. Tapi itulah nama marketing, kunyit. Marketing memang ada unsur-unsur confuse. Baru di PPIM mengamuk. Sebab apa? Tunjuk gambar burger macam ni. Sampai burger macam ni. Itu tanda penipuan. Tapi nak buat macam mana? Itu nama marketing. Okay? Marketing. Cendol Wahab. Cendol Wahab. Cendol terbaik dalam dunia. Kalau tuan-tuan tak pergi, orang Masjid Tanah. Kalau kau tak nak, kau pergi Masjid Tanah. Kau bangga dengan cendol lain A, B, C, D. Air batu campur durian. Kau durian tak payah campur dengan santan. Bahaya, kunyit. Apalah penyakit korang ni. Tapi A, B, C, D yang paling sedap. Sebab apa bahaya? Durian campur santan bahaya. Sebab apa? Sebab sedap. Dan lagi satu bahaya dia sebab mahal. Air batu campur durian. Durian campur santan. Bahaya sebab mahal. Santan dah mahal. Lepas tu durian mahal. Air ABC Gunung Jerai terbaik, tuan-tuan. Air ABC Salji. Salji ke salju? Salji terbaik. Okay, let's go. Patah balik. Ya Allah, apalah korang ni. Korang cendol pulut pencawang. Aku dah cari ni. Okay dah, perlih. Alright. Okay, geng. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak, askar kalau marah orang, dia panggil kunyit. Di zaman saya training dulu, nama sarjan tu Sarjan Yusof. Dia training saya, kalau dia maki orang, kunyit, cecalo, belacan, aku lempang kau orang. Itu kalau dia marah, dia panggil kunyit. Sampai hari ni, saya kalau marah orang, daripada saya mencarut, lebih baik saya panggil kunyit, belacan, cecalo. Alright, let's go, move. Tuan-tuan, okay, let's go, patah balik. Cendol Wahab, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak makan A, B, C, D yang paling sedap, D, kalau ada D tu, durian tu, tuan-tuan boleh cari cendol Padang dekat Kampung Baru. Tuan-tuan cari Google cendol Padang. Cendol durian Padang lain, tuan-tuan. Dia ada kat restoran Kampung Baru. Itu dia. Tuan-tuan cari lah. Itu sebab ada D. Tapi kalau tak ada D, terbaik dalam dunia, cendol Masjid Tanah, cendol Wahab. Balik cerita bab makan. Master Joran, kau tahu kan Pak Usop kan? Aku tak boleh lupa bila dia mengamuk, mata dia merah, dia lempang. Sarjan Yusof kita tu kalau dia lempang orang, berbuih-buih mulut kena. Hai. Kau pernah kena tak? Cik Saudina, pegawai waran satu kita. Itu gila. Habis rambut aku, dia buat GI satu zaman dia. Kau tahu, orang panggil aku komunis. Astaghfirullahaladzim. Okey dah, patah balik geng. Patah balik. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab Nabi makan 1/3 buah makanan, 1/3 buah air, dan 1/3 ni. Kebayaran kalian kajian 90% orang yang mula-mula makan mula dengan minum air, maka dia dicegah. Dia dicegah daripada apa, tuan-tuan dan perempuan muslimin? Formalin atau aku susah kan jadi Nuhoma pula ni. Formalin. Formalin tu adalah ubat pembeku mayat. Sorry, saya nak baca ni sekali. Sorry. Tolong like Sulaiman Baharudin. Formalin ataupun formalin digunakan untuk tahan lama ikan. Formalin, long term impact. Okay dah. Saya lupa. Alamak, susah nak baca ni. Okay. Kau tak pernah kena sebab kau baik Sam. Alright. Master Joran Cikgu Jad. Ini pakar ikan dunia, tuan-tuan. Tuan boleh cari dia. Kalau nak memancing ikan di dunia, dia panggil macam ni. Ikan pun datang kat dia. Tu lompat dalam food. Alright. Okay, patah balik. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Orang Melaka kalau tak tahu baik jadi orang Perlis. Oi Husin.
Kalau tak tahu baik jadi orang boleh orang baik-baik. Eh? Alright, okay. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukuplah sekadar tu. Cuma secara ringkas, hari ni kita belajar sebelum makan minum air sikit. Lepas makan sebelum makan minum air, lepas tu makanlah buah-buahan. Makanlah buah-buahan. Selepas makan buah-buahan, baru makan banyakkan protein dalam breakfast kita. Sekali-sekala, 1 minggu sekali nak makan nasi lemak, roti canai, makan. Tak ada masalah, cuma banyakkan sebelum makan tu minum air lemon, air limau nipis, air limau kasturi yang kecil tu tak berapa bagus. Tapi limau nipis is very calm. Limau nipis ni dia sama dengan lemon, tuan-tuan. Dan kemudiannya tuan-tuan boleh cari apa lagi? Boleh roti canai sedap juga. Roti canai paling sedap, tuan-tuan. Tapi kuah dia macam hawau. Roti canai Zam. Tuan-tuan tahu kat mana? Dekat Greenwood. Dekat Greenwood ada seorang pendemar roti canai. Dia orang besut. Bini dia orang Kelantan. Orang besut gitu. Tembak roti canai. Nama dia Zam. Zam ni rambut dia kotak, petak macam tu. Dia pun tembak roti canai. Kurus dia orang dia cari roti canai tu. Memang lembut gila roti canai dia. Cuma kuah dia macam hawau. Kuah kau boleh beli kat restoran Takwa. Memang sedap, tuan-tuan. Tapi cari limau nipis, Okay, itu saja daripada saya. I love you all. Wahid Abdullah Hamid Edi, roti canai banjir. Banjir kat Yan. Okey geng, saja insyaAllah minggu depan kita ada program santuni golongan buta dan juga penarik beca di mana? Di Pulau Pinang. Dan kemudiannya kami akan lajak ke Yan Kedah. Doakan kami, jangan biarkan hidup anda diselubungi cendol. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Oh tak, saya ada lewat 2 minit ni. Saya sambung lagi 2 minit. Cari gelama atau... sedap Pak. Sedap Pak Long. Sedap tu. Roti canai pisang. Ada buah-buahan. Betul-betul roti canai pisang. Lepas tu atas buah aiskrim. Punya banyak diet kita makan. Tuan-tuan, kita Malaysia ni masih tak cekap dari sudut pemakanan lagi. Kita kena tahu berapa banyak protein kita ambil, berapa banyak ni. Tuan-tuan kalau nak dapat yang ni, ramai orang tanya saya pasal, Ustaz, saya kena kanser, apa ubat yang paling bagus? Saya ada darah tinggi kecil manis, bagus. Tuan-tuan, ubat yang paling bagus, apa dia? Ni saya pecah rahsia. Saya minta maaf lah. Ubat paling bagus adalah... Tuan-tuan salin ni. Ubat paling bagus adalah berpantang. Tu je. Berpantang. Dan berpantang paling bagus adalah berpuasa. So tuan-tuan, sebelum nak ni pengelakkan elak diri anda. Banyakkan puasa Isnin, Khamis. Ni puasa Isnin, puasa hari Khamis. Puasa mengajar kita 2. Pertama berjimat. Pertama menundukkan nafsu. Kedua berjimat. Sebab tu orang yang berpuasa jarang beli barang kat Shopee ataupun kat Lazada. Dan dia jarang order food panda ataupun Grab food. Sebab dia puasa Isnin Khamis. InsyaAllah. Saja tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kau tak percaya, kau tanya laki-laki, suami. Orang yang bagus adalah orang yang berpantang. Kau tengok isteri kau yang tak berpantang. Apa jadi kat dia? Kau tengok isteri yang berpantang, yang jaga pemakanan, yang pantang. Tengok badan dia macam mana. Masih boleh pakai kebaya, tuan-tuan. Okay, itu saja daripada saya. I love you all. Take care. Take care, tuan-tuan. Keep punching. Never ever give up. Never ever surrender. Allah kan ada. Take care.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.